Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Dato' Amar, Dato' Tinggi Hajah Jamilah Hanu, wakil rakyat kita di situ. Seterusnya yang berhormat Saudara Dr. Sim, Menteri Kerjaan Tempatan dan juga Perumahan. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Jaul Samion, Datuk Amar Jaul Samion. Seterusnya yang berhormat Saudara Datuk Nordin Majais, Menteri Muda yang menjaga hal ehwal usahawan. Membahagia Datuk Misno yang di-Ketua Majlis Islam yang berusaha Puan Residen kita, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, pegawai-pegawai kanan kerjaan, Tuan D.O, ahli-ahli yang berhormat dan seterusnya ketua-ketua masyarakat yang saya hormati sekalian. Pertama, Alhamdulillah saya dapat datang di Teluk Melano sekali lagi. Dan kali itu saya dapat dipeluang untuk melihat pos kawalan sempadan. Tadi saya meresmikan tempat itu yang membolehkan kita menempat 3 agensi kerajaan yang penting, iaitu pihak polis, pihak immigration dan juga pihak custom. Kita tahu kita terpaksa mempunyai pos kawalan sempadan. Walaupun marik siada gila, tapi lama pembangunan telah berjalan begitu pesat di kawasan Teluk Melano dan ada perhubungan yang baik di antara kerajaan Kalimantan Barat dengan kita, maka perhubungan perniagaan pun meningkat. Sebab itu apabila Datuk Amar Jamilah minta pos kawalan sempadan, saya menyokong dan saya telah berbincang dengan Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Perdana Menteri kita sekarang, untuk kita menubuhkan CIQ di antara Kalimantan Barat dengan kita Sarawak. Dan memang ia telah dipersetujui tetapi tidak ada peruntukan. Oleh sebab saya ada peruntukan daripada kerajaan pusat, kerajaan kita di peringkat negeri, madah siasah kelak kami maulah dolok secara temporary, sementara, di mana kita wujudkan satu kawasan menggunakan macam kontainer. Tetapi ini adalah sementara, tetapi kita mesti tempatkan 3 agensi yang sangat penting di kawasan Teluk Melano. Ini adalah kesan daripada pembangunan yang begitu cepat di kawasan itu, kerana orang berulang-alik ke tempat itu. Memang benar kata oleh Datuk Amar Jamilah, Pen Borneo Highway pada mulanya start di Sematan, terus ke kawasan Pen Borneo Highway, tidak masuk Teluk Melano. Sebab ya orang tinggal Tok Nan madah, apa hal start di Sematan, kenanya mestilah start daripada Teluk Melano. Dan Alhamdulillah atas persetujuan kerajaan pusat, maka Pen Borneo Highway mula daripada Teluk Melano. Jadi tahniah kepada orang Teluk Melano. Dan kita mengucap terima kasih kepada orang tinggal Tok Nan. Bak kata tinggal Tok Nan, munsik sibuk banyak malah. Jadi akhirnya kita startlah daripada Teluk Melano dan hari itu semua orang bersepusu-pusu pergi ke Teluk Melano ujung minggu. Hingga saya dah berjamban. Seni sudah melepas, saya pun si tahu. Mau nak mau kita nak mula lah semua tempat-tempat yang dikendaki oleh
masyarakat yang berkunjung di Teluk Melanau. Dr. Sim mau angkah tanah didai, pertama kali datang Teluk Melanau. Jadi saya rasa bahawa udah banyak orang dah Teluk Melanau tu datang ke Teluk Melanau. Memang dulu saya datang Teluk Melanau Menteri Pelancongan, saya berjumpa ketua masyarakat sidak di kampung tu. Mari ada di polah kedak pelayang. Katanya nak tu berpusin tapi si ada karat. Kuala hydro si jo ada api. Akhirnya alhamdulillah apabila kita mula tu Joraya tu dapat kita merancangkan untuk membangunkan Teluk Melanau terus ke Sematan, terus ke Lunduk, terus ke Bau. Gaya belok sebelah Kerek terus ke Rambungan. Dan kita telah meluluskan projek besar untuk kita membangunkan kawasan tu. Tok pesan Tok Nan, apabila meninggal saya nantinya saya teruskan usaha Tok Nan tu. Secara kebetulan kerjaan bertukar. Saya jadi ketua menteri, KL kalah. Apabila kalah, kita ada masalah. Jambatan Rambungan di cancel. Dan juga banyak projek yang kita nak laksanakan di Sud termasuk bekalan air cancel. Akhirnya kita ambil alih. Guna duit kita pun. Sebabnya kita mula apa disebut sebagai water grid. Air daripada Kuching Bengoh tu sampailah ke Sematan. Ngambil masa juga tu. Ya, orang kata air liur. Di-announce ada ngambil masa lah. Kena kah pipe akan senang. Daripada Kuching ke Bau. Bau ke Lunduk, Lunduk Sematan sampai situ. Sementara ya, paksa kita cari sumber air yang lain. Tadi saya diberi taklimat. Jadi saya berkendakkan si banyak. Lebihkan 3 juta, 4 juta saja sementara. Luluslah pola sementara ya. Untuk kita cari mata air dan terus ya membekalkan air. Salin pada perkara-perkara yang lain yang kita laksanakan. Karena grid water tu air daripada Bengoh sampai situ, sampai ke kawasan Sidak Narodin. Dari Sia kita malah pipe besar-besar gini tu di kawasan Sebunjan sampai ke Subuyo, sampai ke Sebangan kita polah air. Dan tu berharga seluruh tu sampailah ke atas utara. Lebih kurang 2.4 bilion ringgit. Bermakna 2.400 milion. Jadi kita pula makan duit kita punah. Go ahead aja you. Ada duit pula kena untuk rakyat. Sementara kita doa kepada Allah, mintalah rezeki Sarawak ditambah. Dan Denan mari dah mula langkah pertama. Carikan kuasa kita yang terhakis beri balik. Saya nantinya saya mula langkah kedua. Akhirnya kita menang melawan Petronas. Dan hari itu appealnya di withdraw, nya akan membayarkan cukai jualan kepada kita. Berkat kita doa. Pakai mula hari itu duit dia datang. Duit kita pola, rezeki Sarawak bertambah dan kita bangunkan kemudahan yang ada. Itulah semangat kita orang Sarawak. Anang cabut. Lawan, lawan. Tapi lawan mau betul, jangan gasak sebarang. Mau gasak sebarang, macam tidak gasak juga. Kita mengikut budi bicara dan undang-undang yang ada. Alhamdulillah. Apabila tukar kerjaan, tak geni je sidak sinon berkelahi sama diri. Semua nak jadi Perdana Menteri.
Seorang mau jadi Perdana Menteri, seorang mau jadi berdegahnya bergohet sama diri. Akhirnya Sarawak tentu. Siapa jadi Perdana Menteri? Berkat GPS kuat. Kita yang menentu. Apabila kita tentu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri sebab kita mau kerjaan yang stabil di peringkat pusat. Kita si ngambil siapa-siapa yang kita mau kerjaan yang kuat di peringkat Putrajaya. Apabila stabil, barulah negeri kita dapat membangun. Waktu bertukar bulan 2, ya juga COVID datang. Fikir je kita, negeri kita kucak kecil. Kuman dah masuk. Mun kita sehat COVID, banyak lagi orang kita meninggal dunia. Jadi kita mempunyai kerjaan yang dapat menumpukan kepada COVID-19. Alhamdulillah kita di Sarawak pun, saya beri tekanan kepada COVID itu bersama Datuk Ahmad Douglas dengan Dr. Sim lain-lain sidaknya. Saya kata kurang duit, kita siapalah belanja hal COVID itu. Berkat kita tekun untuk menyelesaikan COVID, hari itu Sarawak sudah hijau. Tiada lagi COVID. Tapi doa jangannya datang lagi. Jadi kita rakyat mesti berjaga-jaga supaya jangan jadi kuning lagi. Kini tu nak import banyak. Tidak datang pelik juga ke satu. Di Kuala Lumpur, KLIA nya negatif. Tiada, semua okey. Datang Kuching jadi positif. Jadi saya madah apa hal jadi Kedatuk, jadi madah KL, kami strict, very strict. Kita swab terus. Kita swab, kalau nya tang pelik je, antar terus ke hospital. Jangan nya merebak. Saya takut sinun, ocek-ocek aja swab. Jangan dak bah, lidah keluar, habis. Kita korek habis. Ngorek hidungnya, tai hidung semua pelantin. Kita ngorek ya. Betul lah tu. Minta kena ya, mau berkasih kita. Nya swab ya. 10 hari swab lagi. Kita strict. Alhamdulillah. Hari itu kita hijau. Mudahan hari itu saya ada lagi juga. Kita dah green. Hanya kita jaga aja kita tu. Selalu kita manusia tu. Tidak ada lagi, Pak. Gohet aja lah. Notok takut saya. Takutnya gohet aja. Nok dah ada lagi katanya. Start dah ya. Ya, punya start kedaya. Kuman tu ni tahunya si nampak lah, susah. Dalam kita ngakak Kedatuk tengah dahnya sebelah ya. pasal kuman-kuman tu apa nama susah. Jadi kita di Sarawak alhamdulillah negeri kita aman, politik kita tidak ada bergaduh. Kita fokus. GPS fokus kepada rakyat. Apa kata orang saya sih peduli. Ideo lah. Kita carilah pendapatan kita bangunkan. Hari itu kita nangga wakil rakyat kita semua gago. Apa kena segago? Sebab projek banyak. Kini tu semua sudah gago memantau projek. Pelaksanaannya 3 tahun ya kita plan untuk kita membangunkan, melaksanakan. Sebab ya saya pun berjalan, menteri saya pun berjalan, YB, GPS semua gago. Pergi ke bah nangga projek-projek yang dilaksanakan di peringkat kampung. Kan dikit ya, RTP, MRP, projek rakyat. Kayak projek besar jabatan, semua tanggung kerajaan negeri. Dan tu sedang kita laksanakan. Sebab biar kita nanggak sidaknya gago. Sidak lain berkelahi. Kita gago. Ada sidak lain mula parti baru. Macam-macam je laku. Kita di Sarawak, alhamdulillah kita tumpukan kepada rakyat. Perjuangan rakyat. Jadi hari itu saya di Teluk Melanu. Saya beri taklimat dan juga apa yang sedang kita bangunkan di situ termasuklah Sentek. Sentek tu akan jadi kampus Hindu Sentek. Dari sudut
pengajaran IT. Kita kini tu kerjasama dengan Huawei. Yang si suka dengan Huawei ialah Trump. Siapalah mereka si suka, kita kerjasama dengan Huawei dan kita nak melatih technician yang tahu dengan 5G, IT dan telekomunikasi 5G yang akan kita latih di Lunduk. Lunduk tempat kita latih. Dan juga kita akan mengeluarkan apa disebut sebagai augmented reality. Nak ya pandai tangga kita macam benar. Augmented reality khususnya pun di Lunduk juga. Bermaknanya kalau nya nak mati Lunduk secara maya, Lunduk ya macam Lunduk diperhati kita gitu. Kita melihat secara live. Kalau nyanda Teluk Sarabang, Teluk Melano ya, seolah-olahnya macam yang ada live. Jadi kita train di Sentek Lunduk juga, augmented reality. Kita kerjasama dengan sebuah syarikat di Amerika Syarikat di Silicon Valley bernama Leon Reality. Sidak tu adalah tertinggi dalam dunia. Tak geni kan yang mau datang situ. Yang nak pergi ke India si jadi. Akhirnya ngata siapa kerjasama dengan Sarawak, Sentek di Sarawak. Jadi kita dari IT tu, actually we are better than Semenanjung. Minta maaf orang Melaya situ. We are better. Kerana sidaknya waktu COVID dah, sidaknya minta kita mantuk dari sudut IT. Dan juga orang kita pun pandai juga. Kini tu semua berdagang online. Online. Beli ikan di buntal pun online. Orang jual ikan di buntal pun online juga. Yang hantar aja di rumah. Order aja kita apa ikan. Dengan syarat ada ikan ya lah. Cari ikan buntal susah juga. Ikan buntal kita sebenarnya masak. Teruk juga kita. Kan kita nak tahu ikan buntal ada racun lah. Tapi mau ikan lain lah, sudah ada dagang online. Sebab ya, kita mula anjung usahawan. Di Semunjan kita mula, di Lawas kita mula, kita mula di Sematan dan di Teluk Melano. Sematan 9 juta. Lulus dah. Teluk Melano 5 juta. Lulus. Kita malah anjung usahawan. Apabila sedaknya berdagang, di situ dak kuih speed ke apalah, dingkah lam online, mungkin ada orang lain akan beli. Uang import kuih kita macam apa kuih nak bulat Penyakam. Masalah lah, kuih nak bulat aja lah. Baulu. Nak barang tu, kan nak lain lagi. Meskira kita banyak nyo, kita malah nyo dalam tin. Ataupun kini tu ada kontainer dena. Dan nyo kita boleh ekspor nyo Teluk Melano. Brandnya yang memberi khasiat yang kuat kepada orang minum kelapa daripada Teluk Melano. Branding bah. Jadi ini adalah cara kita mengikutkan gunakan online. Jadi di kakak sekalian, orang bau, orang Lunduk, orang situ, masuk bau lah. Enclave tu hasil pertaniannya begitu potensinya begitu meluas. Hanya kita gunakan teknologi. Jadi saya datang hari itu ialah untuk memantau projek kita sambil ya kita orang Islam, orang bukan Islam pun sama. Kita sentiasa berdoa. Minta Tuhan membantu kita dalam kita menjalankan tugas. Jadi Teluk Melano tu saya mengucap terima kasih kepada yang menderma wakaf
tanah untuk Masjid Ali bin PE. Saya mengucap terima kasih kepada beliau yang telah mewakafkan tanahnya untuk kita mendirikan masjid yang baru di Teluk Melanau. Dan GPS-nya milik tanah, GPS malah masjid. Kita akan mendirikan masjid baru. Sambil ya kita berdoalah dalam masjid supaya negeri kita aman. Dan juga kita dapat membangunkan negeri kita dengan baik sekali. Jadi di kakak berterus terang saya madang kita, semenjak saya ganti Denan, saya melaksanakan apa yang telah Denan tinggalkan. Dalam masa 3 tahun itu kita telah meluluskan banyak projek infrastruktur. Kerana itu penting. Termasuklah kita di situ daripada Teluk Melanau Jalan Pen Borneo Highway, keduanya Jalan Coastal Highway, termasuklah kita mula jembatan Rambungan dan 8 jembatan yang kita tukar, dan ia akan menerus kepada Pantai Damai. Dari Pantai Damai insya-Allah kita akan bangunkan lagi jalan yang akan merentasi BCCK, iaitu Borneo Convention Center, dan kita akan dirikan sebuah lagi jembatan di sana terus ke Samarahan. Samarahan terus ke Semunjan, dan kita tingkatkan jalan kita antara Samarahan ke Sebuyo, dan kita belok lagi menuju ke Betung daripada Lingga, lurus lagi ke Sebuyo terus Batang Lupar. Kita buat jambatan Batang Lupar walaupun kerajaan pusat telah membatalkannya. Kita si batal, kita terus pola Batang Lupar, Saribas, hinggalah ke Mukah. Dari Mukah, Pusin Mukah Daro, keluar tuju ke Bentulu. Ini yang kita buat. Dan juga insya-Allah minggu depan saya melurus lagi jembatan baru. Jembatan Batang Lasak dah start dah. Ke Pulau Buit. Pulau Buit kita belah jembatan Paloh. Daripada Pulau Buit, jembatan Paloh terus ke Tanjung Manis. Ini semuanya yang kita buat. InsyaAllah 20, 25 tu semua siap. Idea lah dah siap, barunya tahu. Belanja besar siapa? Kita gunakan, kita ada cara model baru. Saya telah tubuhkan Bank Pembangunan Sarawak, The Boss. Inilah kita gunakan, dan rezeki kita pun datang. Apa rezeki kita datang? 20-25 infrastruktur kita, termasuk bekalan api, bekalan air akan siap menerusi state grid. Lepas ya 2026 hingga tahun 3000 kita akan membangunkan sektor pendidikan. Negeri lain ni ada belanja 1000 juta, 1 billion advance payment dengan Sidak KL. Mesti dia Menteri Kewangan mana kita akan bankrupt 3 tahun. Tu dah 3 tahun tu, lo bankrupt yo. Lo bankrupt. Yang teruk sidaknya ya teruk. Kita si bankrupt, kita terus usaha. InsyaAllah bertambah dia ada. Dek ni dia bankrupt, bertambah dia ada. Dan saya kelak industri petrochemical kita berjalan. Jadi rancangan kita sampai 2030 insyaAllah selagi GPS memerintah negeri Sarawak, Sarawak akan maju. Dengan pendekatan yang lebih tepi inci. Cara kita pun, kita bukan paloi bah. Yang kata kita bankrupt, saya kata tunggu, siapa dolok bankrupt. Masih kedaya juga, tengah ada, jak kita menang. Undang-undang adalah sebelah kita. Undang-undang sebelah kita, Malaysian Agreement sebelah kita, kita akan tetap dengan perjuangan kita mendapat hak kita yang terhadis balik kepada negeri Sarawak.
Jadi tuan-tuan ingat, apabila kita berpolitik, kita lihat masa depan. Kita melihat masa depan anak cucu kita. Dan kita usahakanlah apa yang ada, bukan untuk pribadi. Kami saya ada berjuang untuk pribadi. Saya 40 tahun politik, saya ada pribadi. Hanya saya minta supaya apa yang saya buat, Allah reda. Berilah pahala kepada saya. Alhamdulillah. Walaupun 70 tahun, lagi boleh yo. Kesihatan yang penting. Allah beri saya kesihatan. Jadi kita dapat menjalankan amalan. Bukan hal duit saja, harta tidak. Kesihatan penting. Umur 70 dah jalan, dah teruk ke daya, pakai apa? Tapi Tuhan beri saya kesihatan yang ada. Jadi kita gunakanlah apa yang ada pada kita untuk kita menjalankan ibadah. Saya ngejatuk ibadah. Masa akan sampai, kuasa akan seserah kepada orang muda. Pasal birthday, saya ngambil kesempatan juga lah. Mengucap tahniah kepada Datuk Jamilah. Birthday-nya esok. Esok hari, 14 bulan, birthday-nya. Pun ada orang meninggal dan masih hidup, adalah lagunya untuk Jamilah. Jadi saya ucap tahniah lah kepada Datuk Ahmad Jamilah atas kesihatan yang baik, bercakap pun berapi-rapi. Allah meninggal dan. Jadi di kakak sekalian, saya mengucap terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita dalam kita membangunnya, dan juga kita kerjasama dengan adik kakak kita di Kalimantan Barat menerusi pos kawalan sempadan supaya kita boleh memantau apa yang sedang berlaku di antara kita dengan sidaknya. InsyaAllah saya juga mengucap terima kasih kepada pegawai-pegawai kerajaan yang telah membantu kita dalam kita membangunkan negeri kita. SS kita, Deputi SS kita, seluruh perkhidmatan awam sejaknya terpaksa hadir mesyuarat saya tiap-tiap bulan. Kalau tidak pun sekali dalam 2 bulan. Coordinating Committee. Kita pergi Kebah melihat sama ada projek kita dilaksana atau tidak. Jadi Alhamdulillah, setidaknya pun pakai IT juga. Land SAB kini tu pun pakai IT juga. Kalau nak ngecek land title, masuk saja land SAB, kita dapat melihat maklumat daripada land SAB. JKR pun ada juga, jkr-.com. Apabila tak nak jambatan, masuk ke JKR, dapat juga maklumat mengenai projek yang ada. Sebab ya saya pakai iPad saya, sudah saya connect dengan si Datuk. Jadi sidaknya siapa mula saya juga. Kena saya dapat ngecek daripada website sidaknya. Jadi tuan-tuan diajak daripada saya mengucap terima kasih. Dengan sekali lagi kita doakan moga-moga Allah akan sentiasa memberikan rahmat kepada kita di bumi kenyataan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.